Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, kami telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menyiapkan siri keempat. Teori menjejaki perjalanan atau pengembaraan Zulkarnain adalah siri terakhir dari 4 siri. Kami harap anda telah pun menonton ke semua 3 siri yang lepas supaya anda dapat mengikuti dengan jelas dan faham tentang teori ini. Siri-siri teori pengembaraan Zulkarnain adalah seperti pelbagai teori-teori yang anda telah baca atau tonton terdapat dalam YouTube, akan tetapi kami membawa teori ini lain dari yang lain dari sudut fahaman dari ayat-ayat Al-Quran dan fakta yang ada. Apa yang dibentangkan di sini sekadar teori yang ditafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran serta tinggalan-tinggalan bekas sejarah. Teori-teori yang kami kemukakan tidak bermaksud untuk menghina mana agama akan tetapi itulah yang difahami apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Baiklah, kita mulakan teori menjejaki pengembaraan Zulkarnain dengan melihat 2 di antara peristiwa tanda-tanda akhir zaman iaitu 1. Kedatangan Dajjal. 2. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dari dimensi tahanan. Kenapa peristiwa ini berlaku berturutan? Selepas Nabi Isa membunuh Dajjal kemudian keluar pula Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan. InsyaAllah, kami akan ceritakan teori ini kepada anda seterusnya. Kedua peristiwa ini akan merubah akidah kepercayaan kepada 4 agama yang terbesar ketika itu dan ianya akan membenarkan agama mana yang sebenarnya agama yang diiktiraf oleh Ilahi. Peristiwa pertama merupakan rentetan kehadiran Dajjal yang mengakui dirinya adalah anak Tuhan atau Tuhan adalah bagi mengisi kekosongan bukti kepada yang mereka menunggu kedatangan Sang Penyelamat agama Yahudi dan manakala yang menyembah Yesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan agama Kristian. Kehadiran Nabi Isa yang sebenar, berperang menentang Dajjal dan pengikutnya berakhir kepada terbunuhnya Dajjal. Boleh kita simpulkan peristiwa kemunculan Dajjal dan Nabi Isa adalah bagi menjawab akan kesesatan 2 agama terbesar ini yang menyembah Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan dan yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW serta agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Manakala peristiwa kedatangan Ya'juj dan Ma'juj adalah untuk menangani kepercayaan dan penyembah berhala. Kaum penyembah berhala adalah mereka yang mengukir dan membentuk rupa atau fizikal seseorang yang mereka sanjung dalam bentuk berhala untuk disembah dan menjadikannya satu ritual dalam agama. Sebagai pembuktian teori ini, kita ikuti peristiwa yang akan berlaku di mana Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan bagi menangani mereka yang bertuhankan berhala-berhala. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini dan mengapakah mereka dikurung dan hanya dilepas pada akhir zaman nanti? Jom kita fahami dari ayat-ayat surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Maksud ayat 95. Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Maksud ayat 96. Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Maksud ayat 97. Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Maksud ayat 98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimpahkan ke dalam neraka jahanam, kamu sudah tetap akan memasukinya. لو كان هؤلاء آلهة
إِلَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. Maksud ayat 99. Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka, dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dari surah Al-Anbiya, ayat 95 sehingga ayat 99 yang dibacakan tadi kita boleh merumuskan seperti berikut. 1. Dari 95, akan sampai masanya Allah akan mengembalikan ke muka bumi ini satu penduduk sebuah negeri yang pernah dibinasakannya. Dalam teori ini, kami berpendapat penduduk yang dimaksudkan ialah Ya'juj dan Ma'juj yang masih ditahan dalam satu dimensi dunia. 2. Mereka adalah penduduk dalam satu negeri dan Allah pindahkan negeri mereka ke dimensi dunia lain melalui kekuasaan yang diberikan kepada Zulkarnain. Di dimensi ini, penduduk ini kekal hidup dan tidak mati serta membiak sehingga menjadi padat dalam dimensi berkenaan. Mereka akan dikembalikan ke dunia nyata ini untuk dimatikan serta akan dikumpulkan bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain di padang mahsyar bagi menerima balasan. 3. Dalam ayat 96, bagi mengembalikan mereka ke dunia ini, Allah menceritakan bagaimana apabila tembok dibuka, maka penduduk dari negeri yang dibinasakan iaitu Ya'juj dan Ma'juj, berduyun-duyun menuruni dari tempat-tempat yang tinggi. Kedatangan mereka membanjiri muka bumi ini melebihi dari penduduk dunia ketika itu. Kedatangan mereka membawa malapetaka yang besar, membunuh semua umat manusia ketika itu. 4. Seterus dari ayat 97, Allah menceritakan bagaimana mereka yang menyembah berhala terbeliak mata seolah mereka mengenali Ya'juj dan Ma'juj dan cemas kemungkinan atas yang mereka percayai adalah satu kesesatan. Seterus jika difahami dari ayat 98 dan 99, jelas Allah tujukan kepada mereka yang menyembah berhala yang diperbuat untuk menyanjungi dan menyembah seseorang sebagai Tuhan. Dari ayat 98 Allah menyatakan mereka dan apa yang mereka sembah iaitu berhala-berhala akan dihumban ke dalam neraka menjadi bakaran. Dan disambung dengan ayat 99 Allah menyatakan juga orang menyembah dan disembah, keduanya akan dihumban dalam neraka. Apa maksud hubung kait ayat 98 dan 99 dengan keseluruhan ayat dari surah Al-Anbiya 95 sehingga 99? Mungkinkah mereka yang disembah ini adalah Ya'juj dan Ma'juj? Seperti yang kita ketahui, tetaplah Ya'juj dan Ma'juj adalah ahli neraka. Dalam kedua ayat ada 3 perkara perlu diberi perhatian iaitu gulungan yang mensyirikkan Allah. 1. Orang menyembah. 2. Berhala yang disembah. 3. Orang yang disembah. Seterusnya kami ingin membawa anda menyambung menjejaki pengembaraan Zulkarnain. Sebelum itu jom kita ikuti bacaan ayat 93 sehingga 102 dari surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Maksud ayat 93. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Maksud ayat 94. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi, oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu, dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Maksud ayat 95. Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya, lebih baik dari bayaran kamu, oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. آتوني زبر الحديد
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Maksud ayat 96. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Maksud ayat 97. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Maksud ayat 98. Setelah itu, berkatalah Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku, dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Maksud ayat 99. Dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain, dan kemudiannya akan ditiup sangkakala, lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Maksud ayat 100. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir, dengan pendedahan yang jelas nyata. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Maksud ayat 101, iaitu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Maksud ayat 102, maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaku, dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Dalam siri ketiga, kami telah mendedahkan teori kebarangkalian Zulkarnain. 1. Kedatangannya secara teleportasi. 2. Telah tiba di lokasi lembah bujang atau lebih spesifik di Sungai Batu. Di sini Zulkarnain telah berdakwah dan menurun pelbagai ilmu pengetahuannya kepada penduduk di situ. Penduduk di situ mempelajari ilmu agama, melebur besi, pentadbiran, dan lain-lain sehingga ke satu masa dahulu menjadikan terkenal dan membina satu tamadun yang dikenali sebagai Tamadun Sungai Batu atau Tamadun Kedah Tua yang juga terkenal sebagai tamadun tertua di Asia Tenggara. Seterusnya dalam ayat-ayat Al-Quran dari ayat 92, Surah Al-Kahfi, menceritakan perjalanan berpatah balik ke arah barat setelah Zulkarnain selesainya misinya di Sungai Batu. Manakala dalam ayat 93 menceritakan tak kala sampainya Zulkarnain secara teleportasi di satu tempat berada di antara dua gunung, dia mendapati satu kaum di mana ada di antara mereka susah untuk bertutur dan punya bahasa amat susah untuk difahami. Kami berteori kebarangkali Ya'juj atau Ma'juj telah melakukan sesuatu kepada kaum ini sehingga ada antara mereka ini bermasalah dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu di dalam ayat 94, apabila melihat kepada kemunculan Zulkarnain dan kelebihan yang ada padanya, mereka meminta Zulkarnain membuat satu tembok yang memisahkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj supaya mereka tidak berterusan melakukan kerosakan yang lebih dahsyat lagi.
Lokasi tempat yang dilawati Zulkarnain adalah di salah satu lokasi di bajaran Himalaya iaitu berdekatan dengan Gunung Kailash. Dalam ayat 95, Zulkarnain bersetuju untuk membina tembok pemisah tanpa dikenakan sebarang bayaran tetapi perlukan tenaga buruh dari mereka dalam membuat tembok pemisah yang kukuh. Seterusnya dalam ayat 96 memberitahu bagaimana ketulan besi panas bersadu tembaga diperlukan dalam membina tembok pemisah di antara dua gunung. Anda mungkin tertanya bagaimana nak dapatkan ketulan besi yang begitu banyak ini, tambahan pula ianya perlukan melalui proses yang agak rumit dan kerja-kerja mengekstrak besi mungkin dapat dikesan oleh musuh mereka iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya dalam pengetahuan dan perancangan Allah. Untuk mendapat ketulan-ketulan besi, Zulkarnain kembali secara teleportasi ke Sungai Batu bagi mendapatkan bantuan penduduk di situ. Mereka bergotong royong membuat dapur melebur dan mengekstrak besi, dikumpul semuanya untuk dibawa ke lokasi antara dua gunung. Sehingga kini kesan tinggalan dapur-dapur melebur dan lebih 2 juta tuyul peniup angin masih terdapat di Sungai Batu. Bayangkan betapa sibuknya mereka membantu Zulkarnain untuk mengekstrak besi ketika itu. Sungai Batu dikata pengeluar besi yang punyai kualiti terbaik dunia dan tentunya diperlukan untuk membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj. Anda mungkin bertanya bagaimana nak bawa besi yang sebegitu banyak ke kawasan pergunungan. Teori kami untuk kita melihat kembali bagaimana singgasana Puteri Balkis dibawa ke istana Nabi Sulaiman. Tidak seperti jin Efrit menggunakan kudratnya untuk mengangkat dan membawa ke satu lokasi tetapi secara sentuh dan pindah sebagaimana yang dilakukan ahli kitab, pembantu Nabi Sulaiman. Sila tonton siri ketiga untuk mengetahui lebih lanjut tentang dapur melebur di Sungai Batu. Anda mungkin tertanya di mana letak pula kurungan tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj. Teori kami menyatakan Gunung Kailash itu sendiri adalah kurungan Ya'juj dan Ma'juj. Binaannya seperti piramid dan ianya tidak akan ditembusi atau didaki luar dan dalam seperti yang dinyatakan oleh Zulkarnain dalam ayat 97 Surah Al-Kahfi. Dalam ayat 97 memberi gambaran tentang betapa kukuhnya tembok itu sehingga tiada antara mereka yang boleh memanjat atau menebuknya. Ayat dalam satu ayat, ianya secara spesifik. Kita mungkin berimajinasi tembok seperti binaan yang tinggi mengelilingi kota, akan tetapi ianya adalah kurungan yang menutupi segalanya dari dapat diakses luar dan dalam. Kekuasaan Allah jua yang membinasakan sebuah negeri dan penduduknya seperti telah Allah lakukan atas penduduk Sodom dan Gomorrah yang telah dilawati Zulkarnain dalam pengembaraannya di arah barat matahari terbenam. Kami mahu anda membuat carian Google atau di YouTube perihal misteri-misteri yang terdapat di Gunung Kailash. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Seperti yang diterangkan awal siri ini, kedatangan Ya'juj dan Ma'juj adalah bagi menangani mereka yang menyembah berhala. Negara yang punya ramai penduduk menyembah berhala adalah di negara India dan secara keseluruhan kawasan Asia punya penduduk yang tertinggi punya penyembah berhala yang berupa bentuk manusia. Dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 98, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka Jahannam, kamu sudah tetap akan memasukinya. Al-Kahfi ayat 102. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaku, dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Jelas dalam dua ayat dibacakan tadi kaum Ya'juj dan Ma'juj kedatangan punya pertalian rapat dengan mereka yang telah mengambil manusia untuk sembahan dalam bentuk berhala. Mereka yang menyembah dan berhala serta yang disembah, ketiga-tiga akan dihumban ke neraka Jahannam. Adakah penyembah berhala kenal bentuk rupa paras yang disembah? Jawapannya adalah ya, mereka kenal. Ini ditunjukkan dalam surah Al-Anbiya ayat 97 yang bermaksud, dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Allah menceritakan bagaimana penyembah berhala tidak percaya atas apa yang mereka saksi bagaimana yang mereka sembah melakukan onar di muka bumi ketika itu. Untuk mengetahui siapakah Ya'juj dan Ma'juj, saya ingin biarkan anda membuat carian maklumat di Google atau YouTube dengan beberapa maklumat yang kami berikan di sini. 1.
Dwarka, bandar yang dibinasakan ditenggelami air laut. 2. Siapa yang menguasai tempat ini? 3. Siapa pemilik kapal terbang Vinamas dan penguasaan senjata canggih? 4. Peperangan dalam epik Mahabharata. 5. Kemana hilang pergi semua ini menjadi tanda tanya para saintis dan arkeologi. 6. Benarkah mereka yang disembah ini adalah makhluk asing? 7. Kesan peninggalan pembina kuno atau ancient builders yang merekodkan pada kuil-kuil. Ikuti perjalanan Pravin Mohan dalam mencari fakta ketuhanan berhala. Kedudukan Yakjuj dan Makjuj di tempat-tempat yang tinggi yang terdapat di jajaran Himalaya merupakan satu kedudukan yang strategik dan bila tiba masanya mereka keluar untuk menguasai dunia ini, mereka keluar berduyun-duyun seperti yang kami tunjukkan di sini. Yakjuj dan Makjuj telah dikurung bersama kecanggihan teknologi dan pengetahuan pelbagai ilmu. Apabila mereka dilepaskan nanti anda boleh bayangkan pertembungan teknologi kita dan mereka yang membawa peperangan yang maha dahsyat. Mereka yang disembah iaitu Tuhan-Tuhan berhala mereka, pasti akan kembali bersama dengan kekuatan tentera yang akan membinasakan semua penduduk bumi. Janji Allah pasti berlaku dan ianya amat memeranjatkan para penyembah berhala. Kesimpulannya dari apa yang kita ketahui dari siri 1 hingga 4, kisah Zulkarnain, Yakjuj dan Makjuj, membenarkan Al-Quran bukanlah rekaan Nabi Muhammad SAW atau mana-mana manusia atau mahupun dari kalangan kaum jin. Pengetahuan Nabi terhad, sedangkan Al-Quran yang datangnya dari Allah yang menceritakan perjalanan Zulkarnain secara tersusun dan punya asbab bagi sesuatu peristiwa berlaku adalah dalam perancangan Allah. Umpamanya kedatangan Zulkarnain ke Sungai Batu mengajar penduduk sini pelbagai ilmu terutama ilmu melebur besi dan kemudian di perjalanan seterusnya Zulkarnain perlu ketulan besi membuat tembok. Mengurung Yakjuj dan Makjuj, ianya memudahkan membantu kerja-kerja Zulkarnain mendapatkan ketulan besi dari Sungai Batu. Pilihan Allah memilih penduduk di daerah ini mungkin kerana sifat kerjasama dan tolong-menolong bergotong royong, memudahkan Zulkarnain berurusan. Maha suci Allah seperti yang difirmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 91 yang bermaksud, demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Dengan berakhirnya siri keempat ini, kami berharap anda akan terus membuat carian dan kajian bukti-bukti yang anda temui bagi menguatkan lagi kebenaran kedatangan Yakjuj dan Makjuj serta kebenaran ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Sekian, terima kasih kami kepada anda yang telah mengikuti siri 1 hingga ke siri 4 dengan penuh minat. Jika anda ingin maklumat dan perbincangan lanjut, sila hantar komen yang disediakan di seksyen komen YouTube bagi siri 1 hingga ke siri ke-4. Kami akan mengemas kini pautan-pautan di ruang deskripsi bagi membantu anda mencari maklumat siri perjalanan Yakjuj dan Makjuj. Wassalam.